Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 938. Saya Zawazli Yusof dan antara paparan utama. Tiada maaf bagimu. Pembangkang menuntut PM letak jawatan. Pemimpin PAS derhaka. Siasat gerombolan penderhaka ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional mempertahankan bahawa tindakan mereka membatalkan ordinan darurat adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang serta Perlembagaan Persekutuan. Pejabat Perdana Menteri PMO mendakwa kerajaan sudah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah untuk membatalkan ordinan darurat berkenaan sebelum sidang khas Parlimen pada 26 Julai lalu. Kata PMO mengikut perkara 40/1, Perlembagaan Persekutuan Yang di-Pertuan Agong perlu menerima dan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Oleh kerana darurat tidak disambung, Jemaah Menteri memutuskan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan semua ordinan darurat yang dimasyhurkan oleh Tuanku sepanjang tempoh darurat berkuat kuasa. Susulan ketetapan itu, PMO pada 22 Julai telah menerima draft ordinan darurat pembatalan 2021 yang disediakan Jabatan Peguam Negara. Ordinan berkenaan memperuntukkan semua ordinan darurat yang dimasyhurkan Agong dibatalkan berkuat kuasa 21 Julai 2021. Menurut kenyataan itu, PMO juga mendakwa pada 23 Julai Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mengutus surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menyembah maklum nasihat Kabinet mengenai pembatalan ordinan berkenaan serta memohon limpah perkenan baginda mengenainya. Perkara 40/1 dan 40/1A Perlembagaan Persekutuan mengenai isu tersebut adalah dirujuk. Kenyataan PMO juga menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong menitahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun menghadap untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai perkara berkenaan. Apabila mesyuarat khas Dewan Rakyat bermula pada 26 Julai, semua ordinan darurat dibentangkan di atas meja Dewan Rakyat selaras dengan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Bagaimanapun, menurut PMO, Ahli Parlimen Pembangkang terus mendesak agar mengungkaikan ordinan darurat berkenaan. Taqiyuddin kemudian memaklumkan kepada Dewan mengenai keputusan kerajaan bahawa ordinan berkenaan telah dibatalkan. Kenyataan tersebut juga menyatakan bahawa Mahyadin dan Idrus telah menghadap Yang di-Pertuan Agong pada jam 12.30 hari 27 Julai bagi menjelaskan kedudukan tersebut. Semasa sesi menghadap pada hari itu, Perdana Menteri sekali lagi memberikan nasihat kepada baginda mengenai ordinan darurat tersebut serta kekeliruan yang ditimbulkan pembangkang semasa Dewan Rakyat bersidang, katanya. Perdana Menteri juga menyembah maklum pandangan kerajaan bahawa semua ordinan darurat tersebut tidak perlu diungkaikan oleh Parlimen, memandangkan Jemaah Menteri sudah menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkannya. Di samping itu, sidang Parlimen yang berlangsung adalah mesyuarat khas yang diadakan mengikut peraturan mesyuarat 11/3 Peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang agendanya ialah penerangan menteri dan tiada sebarang usul untuk mengungkai ordinan darurat, tegas kenyataan itu. Sekejap, kalau semua teratur, kenapa Yang di-Pertuan Agong murka? Dalam satu kenyataan media yang dimaklumkan oleh Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin menegaskan Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan yang telah dibuat pada 26 Julai 2021 lalu bahawa kerajaan telah membatalkan semua ordinan darurat yang telah dimasyhurkan oleh baginda sepanjang tempoh darurat walhal belum lagi diperkenankan baginda. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita kerana apa yang telah diperkenankan dan dipersetujui terdahulu dengan Taqiyuddin Hassan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang dan Idrus Harun, Peguam Negara, semasa majlis menghadap secara maya pada 24 Julai 2021 bahawa cadangan pembatalan semua ordinan darurat dibentang dan dibahaskan di Parlimen
Parlimen bagi tujuan dirungkaikan telah tidak dilaksanakan. Mustahil yang di-Pertuan Agong mereka-reka kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun menurut bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin, kenyataan media Perdana Menteri itu tidak menyatakan keseluruhan cerita sebenar. Setelah membacanya, saya dapati ada fakta-fakta yang saya tidak pasti kenapa ianya tidak dinyatakan dalam kenyataan media rasmi tersebut. Hanifah mendakwa terdapat usaha kerajaan tebuk atap bagi kali kedua untuk mengelirukan semua pihak sekali lagi. Ujar beliau ada beberapa fakta penting yang tidak disebut di kenyataan media itu. Antaranya tidak disebut bahawa yang di-Pertuan Agong ada bertitah meminta cadangan ordinan darurat. Pembatalan itu mesti dibawa ke Dewan bagi tujuan dibentangkan dan dibahas di dalam Dewan Rakyat. Apabila yang di-Pertuan Agong meminta ianya dibentang dan dibahaskan secara tersirat, yang di-Pertuan Agong mahukan cadangan ordinan pembatalan itu hendaklah melalui proses biasa penggubalan RUU di Parlimen, iaitu Menteri bentang kali pertama, kedua dan ketiga di dua peringkat dasar dan jawatan kuasa. Lepas itu ada perbahasan di peringkat dasar dan menteri akan jawab di peringkat dasar dan lepas itu undi. Dan selepas itu ada pembentangan dan perbahasan di peringkat jawatan kuasa pula dan wajib melalui proses yang sama. Kata Hanifah, setelah lulus di Dewan Rakyat, ia dibawa pula ke Dewan Negara dan melalui proses yang sama. Hanya selepas lulus di Dewan Negara barulah dihantar ke Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan dan ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah itu baru diwartakan. Selepas diwartakan baru sah proses pembatalan. Selagi mana semua proses yang saya sebutkan itu tidak dilakukan, maka tidak wujud sebarang pembatalan dan tidak sewajarnya YB Menteri Umum di Dewan pada 26 Julai lalu. Kononnya ianya telah dibatalkan pada 21 Julai. Yang di-Pertuan Agong tersangat betul. Kenyataan menteri di Dewan itu mengelirukan Dewan, tegas Hanifah. Yang di-Pertuan Agong menuduh Taqiyuddin mengelirukan Dewan. PMO iaitu bos Taqiyuddin tuduh Pakatan Harapan mengelirukan Dewan. Kalian boleh baca sendiri kenyataan PMO yang ada di internet. Apapun, jom channel lebih percaya kepada Yang di-Pertuan Agong pastinya daripada segerombolan penderhaka. Ingat, tiada maaf bagimu. Nampaknya Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin semakin terbelit dalam perangkap yang dipasangnya sendiri apabila kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara menyanggah pengumuman Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada 26 Julai lalu. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kenyataan Taqiyuddin itu bercanggah dengan mengelirukan Parlimen, bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung di dalam rukun negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah sebagai Ketua Utama Negara seperti mana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan kenyataan media Istana Negara pada 29 Julai telah membidas sikap biadab dan pelakuan derhaka Taqiyuddin yang secara terang-terangan mengelirukan Dewan Rakyat apabila mengatakan semua ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai 2021. Walhal ianya ditetahkan supaya dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan pengerungkaian. Dengan ini, saya, Anwar Ibrahim, Prof. Dixon, mewakili ahli-ahli Dewan Rakyat, mengemukakan usul seperti berikut. Bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk nyatakan hilang kepercayaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Seri Datuk Haji Mahidin bin Muhammad Haji Yassin, Ahli Parlimen Paguh, dan dimakzulkan daripada jawatan Perdana Menteri dengan segera menurut Perlembagaan Persekutuan. Kata Anwar dalam sidang media di bangunan Parlimen kemarin. Beliau turut mencabar agar Speaker Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Idrus yang cuba mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional dan gagal mengendalikan sidang secara sewajarnya supaya meletak jawatan. Setelah titah diraja disampaikan sekalipun, mereka masih ingkar dan mencari helah. Oleh itu, kita tidak boleh tunggu lagi. Parlimen sudah bersidang dan kita menyatakan pandangan. Di samping itu, Anwar juga menasihati Taqiyuddin untuk meletakkan jawatan kerana nama beliau telah 2 kali disebut di dalam kenyataan Istana Negara. Menurut Anwar, rakyat kini tahu gerombolan yang mempertahankan kuasa dalam kerajaan kini derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu melahirkan
menyatakan kekesalan dengan sikap Mahyadin yang mempamerkan keangkuhan beliau dan seluruh jemaah menteri terhadap teguran dan pandangan Yang di-Pertuan Agong. Kata Muhammad, Mahyadin dan kabinetnya cuba menegakkan benang yang basah dengan mendakwa beliau dan jemaah menteri telah menjalankan tugas mereka dengan teratur dalam soal pembatalan ordinan darurat yang menjadi pertikaian sekarang ini. Kenyataan Tan Sri Mahyadin Mak Yassin seolah-olah membayangkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak memahami keadaan sebenarnya dan tersilap apabila menyatakan baginda amat duka cita dengan tindakan jemaah menteri. Tan Sri Mahyadin Mak Yassin seterusnya cuba menyalahkan pembangkang pula seolah-olah kami semua menimbulkan kekeliruan dalam persoalan ini, ujarnya dalam satu kenyataan. Hakikatnya, kata Muhammad, dari awal lagi jemaah menteri ingkar dengan saranan Yang di-Pertuan Agong yang telah menitahkan pada 16 Jun 2021 supaya persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin untuk membolehkan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Menurut Muhammad, walaupun akhirnya parlimen telah mengadakan sidang khas, Perdana Menteri Perikatan Nasional cuba mengelak daripada sebarang perbahasan berhubung ordinan darurat. Muhammad sependapat dengan Anwar bahawa Perdana Menteri Tebuk Atap ini telah bertindak membelakangkan titah Yang di-Pertuan Agong dengan mencari ruang tafsiran undang-undang yang menyeleweng dari semangat sebenar Perlembagaan Persekutuan dan sistem demokrasi yang diamalkan negara. Apabila ditegur Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tan Sri Mahyadin Yassin memilih untuk menempelak baginda, katanya. Beliau berkata dalam usaha untuk kekal berkuasa, Perdana Menteri dan seluruh jemaah menteri telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap rakyat dan negara dengan membelakangkan dan menghina institusi Yang di-Pertuan Agong, parlimen serta perlembagaan negara. Muhammad berkata dalam suasana rakyat sedang berdepan dengan krisis wabak dan ekonomi, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan seluruh kabinetnya yang terdiri daripada ahli Parlimen Bersatu, UMNO, PAS, GPS dan lain-lain telah memilih untuk menimbulkan krisis politik demi menutup kegagalan mereka. Parti Amanah Negara menjunjung kasih terhadap keprihatinan Seri Paduka Baginda mempertahankan perlembagaan negara, sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kami berjanji akan berdiri teguh bersama Yang di-Pertuan Agong dalam usaha baginda mempertahankan ketiga-tiga teras dan prinsip kenegaraan Malaysia. Kami mengutuk sekeras-kerasnya semua pihak yang ingin memperlekehkan dan membelakangkan ketiga-tiga teras dan prinsip ini. Amanah menuntut Tan Sri Mahyadin Mak Yassin untuk bertanggungjawab terhadap tindakan penderhakaan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan atas segala kecurangan jemaah menteri terhadap keluhuran Perlembagaan Persekutuan dan institusi parlimen. Oleh itu, Amanah menuntut Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan seluruh anggota kabinetnya untuk meletak jawatan serta-merta dan memohon sembah ampun daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, tegas Muhammad. Tidak kiralah sama ada Mahyadin dan Perikatan Nasional memiliki berapa kerusi di dalam Dewan Rakyat, bilangan sokongan itu tidak akan dapat membersihkan penderhakaan yang telah mereka lakukan. Jika kalian yang kini dalam jemaah menteri ada sekelumit rasa malu, kalian patut meletakkan jawatan secara terhormat. Difahamkan Amanah akan membuat laporan polis di seluruh negara terhadap Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Datuk Azhar Azizan Harun dan Tan Sri Idrus Harun atas dakwaan antaranya membohongi rakyat, mengganggu-gugat proses demokrasi, melanggar Perlembagaan Persekutuan dan derhaka kepada titah Yang di-Pertuan Agong. Apa guna kepuk di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna Dewan bersidang kalau tidak berani beraksi? Sedarkah kita, wahai rakyat Malaysia, di celah-celah jeritan derhaka-derhaka, kedengaran bunyi krik-krik daripada pimpinan PAS menerusi kenyataan Timbalan Presiden parti itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. PAS tegas mendukung sistem raja berperlembagaan dalam kerangka keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. PAS berdiri teguh bersama Perdana Menteri dalam mendukung semua keputusan yang telah diputuskan oleh Kabinet. Katanya, bagaimana beliau boleh berkata dalam satu nafas mendukung sistem raja berperlembagaan dan menyokong Perdana Menteri, sedangkan terang-terangan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin derhaka kepada perintah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Jom kita rentas sebahagian daripada titah Yang di-Pertuan Agong pada 29 Julai 2021 yang dimaklumkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin. Baginda menegaskan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan di Parlimen pada 26 Julai adalah tidak tepat
dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Seri Paduka Baginda turut menegaskan bahawa permohonan pembatalan semua ordinan darurat berkuat kuasa pada 21 Julai 2021 yang telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda selaku Ketua Utama Negara seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan Istana Negara itu juga menyatakan bahawa Baginda sedia maklum mengenai keperluan yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri seperti yang terkandung dalam perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan. Namun Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa Baginda selaku Ketua Utama Negara mempunyai kewajipan untuk menyampaikan nasihat dan teguran jika berlaku sebarang tindakan yang tidak berperlembagaan oleh mana-mana pihak, khususnya mereka yang melaksanakan fungsi dan kuasa ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kata Ahmad Fadil. Maknanya di sini jelas. Jika kerajaan terbuat atap mendukung sistem raja berperlembagaan, maka tidaklah pihak istana mendakwa kenyataan Taqiyuddin yang juga Setiausaha Agong PAS itu tidak tepat dan telah mengelirukan ahli-ahli Dewan Rakyat. Baginda juga tidak akan berduka cita kerana kerajaan terbuat atap ini telah membatalkan semua ordinan darurat yang disebut oleh pihak istana sebagai telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen. Malah dilihat daripada titah Al-Sultan Abdullah itu, kenyataan Taqiyuddin telah melakukan pelbagai kesalahan iaitu mengelirukan Parlimen, gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang, ingkar titah yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara dan melanggar Perlembagaan Persekutuan. Namun Tuan Ibrahim masih tidak jelas tentang pendirian yang di-Pertuan Agong. PAS menyeru semua pihak untuk kekal bersatu padu dan mengenepikan politiking dalam menguruskan negara ketika situasi pandemik COVID-19. Kestabilan politik serta perpaduan rakyat sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman pandemik, ujarnya. Siapakah yang berpolitik dengan mengingkari titah yang di-Pertuan Agong agar sebuah ordinan darurat dibahaskan di Parlimen untuk dirungkaikan? Siapakah pula yang mencipta ketidakstabilan politik dengan merampas mandat rakyat menerusi langkah syaratan di saat Kerajaan Pakatan Harapan sedang berperang dengan serangan awal COVID-19? Akibat kebebalan perampas kuasa dalam menguruskan pandemik COVID-19, kini ia menjadi malapetaka sehingga angka kes melepasi 1 juta dalam kalangan penduduk yang hanya berjumlah 32 juta. Dalam pada itu, boleh pula Ketua Penerangan PAS Pusat Kamaruzaman Muhammad menuduh ahli Parlimen Pakatan Harapan hanya mengeruhkan Dewan dan menunjukkan sikap ingin kembali berkuasa dengan mendesak pemimpin kerajaan meletakkan jawatan. Sedangkan ahli Parlimen Pakatan Harapan dan pembangkang hanya mahu kembali kepada tujuan asal persidangan seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu. Antaranya berbunyi setelah memperhalusi semua pandangan para pemimpin parti politik. Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 dan sembah taklimat para pakar dari agensi-agensi kerajaan. Maka Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Ini untuk membolehkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Itulah yang mahu dielakkan oleh kerajaan terbuat atap ini. Walaupun mereka terpaksa akur kepada titah yang di-Pertuan Agong setelah Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Kononnya PAS memperjuangkan Melayu dan Islam dan institusi istana. Sebaliknya, merekalah yang kini merobek-robek prinsip raja berperlembagaan yang sudah kita dukung bertahun-tahun. PAS derhaka. Noktah. Kekesalan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun mendapat respons serta-merta daripada Majlis Peguam Malaysia. Presidennya AG Khalidas mendesak mereka yang melakukan kecelaruan berhubung keputusan kerajaan membatalkan semua ordinan darurat pada 21 Julai lalu untuk mengambil tanggungjawab dan accountability terhadap tindakan mereka. Taqiyuddin pada 26 Julai telah mengumumkan bahawa semua ordinan darurat yang diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong telah dibatalkan, padahal sebenarnya ia tidak benar kerana instrumen perungkaian belum disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Malah Yang di-Pertuan Agong juga melahirkan rasa amat duka cita bahawa titah Baginda kepada Menteri Undang-Undang dan Peguam Negara semasa pertemuan maya pada 24 Julai 2021 bahawa pembatalan ordinan darurat dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen tidak dipatuhi. Berhubung dengan isu ini,
ini, Majlis Peguam merujuk kepada Fasal 150-3 Perlembagaan Persekutuan yang secara jelas menetapkan bahawa pengisytiharan darurat dan segala ketetapan yang diundangkan di bawah Fasal 2B harus diajukan di hadapan kedua-dua Dewan Parlimen dan jika tidak segera dicabut akan berhenti berlaku jika resolusi disahkan oleh kedua-dua Dewan yang membatalkan proklamasi atau ketetapan tersebut. Menurut Presiden Majlis Peguam Perkara 150-3, Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan bahawa proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah Fasal 2B hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua Majlis Parlimen dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuatkuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang merungkaikan proklamasi atau ordinan itu. Oleh itu, ordinan darurat seharusnya dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen. Kalidas berkata peranan Parlimen mendasari nilai-nilai yang diperlukan bagi fungsi demokrasi dan oleh itu, ia harus mematuhi standard integriti yang tinggi apabila melaksanakan tanggungjawabnya. Justru adalah mustahak untuk Kabinet menyalurkan maklumat tepat semasa sidang Parlimen bagi memastikan Parlimen dapat mengadakan perbahasan yang berkesan dan bermakna. Dalam apa keadaan sekalipun Parlimen tidak boleh dikelirukan, lebih-lebih lagi semasa pandemik global yang menjejaskan kehidupan semua orang di Malaysia, katanya. Kenyataan yang lebih keras dikeluarkan oleh Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun, Dr. Zulkarnain Lokman, yang menegaskan bahawa tindakan Taqiyuddin dan Idrus itu tidak berperlembagaan dan bertentangan sama sekali dengan ikrar dan sumpah yang pernah dibuat oleh mereka sebelum menjawat jawatan. Menurut Zulkarnain, selain Taqiyuddin dan Idrus, Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan seluruh anggota Kabinet juga hendaklah bertanggungjawab secara kolektif terhadap tindakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang ini sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan. Tiada tindakan yang lebih bermaruah untuk mereka ini melainkan untuk meletakkan jawatan atas kegagalan Perdana Menteri dan seluruh Kabinet untuk mempertahankan institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen dan perlembagaan itu sendiri. Menurut kanun, tindakan mereka juga adalah satu jenayah yang boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 121B Kanun Keseksaan KK, kesalahan terhadap kuasa yang di-Pertuan Agong dan seksyen-seksyen yang berkaitan dengan aktiviti yang menjejaskan demokrasi iaitu Seksyen 124B, 124C, 124H dan 124I Kanun Keseksaan. Justru, kanun berharap agar polis di Raja Malaysia PDRM dapat bertindak secara profesional terhadap VIP-VIP yang hendak disiasat ini kerana rakyat amat mengharapkan supaya tiada tindakan double standard dalam mana-mana proses penguatkuasaan undang-undang di negara ini, tegasnya. Nah, inilah masanya bagi PDRM untuk membersihkan imejnya daripada label budak-budak kita seperti yang pernah disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri Kerajaan Tebu Atap, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tidak berapa lama dahulu. Ini adalah penderhakaan tahap mega dalam siri penderhakaan yang dilakukan oleh Kerajaan Tebu Atap pimpinan Tan Sri Mahyadin Yassin di sepanjang pemerintahannya. Entah sudah berapa kali gerombolan ini derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Adakah maruah Melayu akan terus dibiarkan diinjak-injak dengan memperlekehkan titah Yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu? Ingat, bukan sekadar rakyat yang memerhati, seluruh dunia kini juga turut memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Sawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk anda semua. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.